Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama sekali lagi berjumpa di suara kita untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu, yang kita tinggalkan sejak sebelum daripada Ramadan. Ramadan saya tidak ke sini, Syawal pun dah saya pun tidak ke sini. Balik kampung hari itu kan, raya balik, 1 week after raya balik lagi. Sabak benam je. Kelantan baru balik minggu ni. Malam tadi baru sampai. Pukul 11 sampai. Dekat-dekat lah. 10.45. Hujan. Daripada Gua Musang sampai sini hujan. Tolak pukul 11.45 sampai 10.45. 11 jam pun. Kereta banyak tapi hujan. Tak boleh naik laju lah. 70-80. 70-80. Tapi memang dia punya hak laju dia macam tu pun. Jalan kampung kan. Okey lah tu ya. Jadi dah lama saya tidak ke sini. Tadi sebenarnya 2 saf kan? 1 saf mana tadi? Sebenarnya 1 saf ke 2 saf tadi? 2. 1 je. Oh. Cuti, orang banyak cuti Oh, tak balik lagi. Yalah. Biasa 2 saf juga 3 saf biasa semayang. Saya ingat saya belakang 3 saf. Okey, baik. Hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita bersabit dengan buku ini, Prinsip dan Dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita boleh kata mabadi'u ad-dinil islami fi du'il kitab was sunnah. Kalau terjemah ke Arab lah nama kitab. Nama kitab ni bahasa Melayu kan, pengarang dia Melayu. Kalau ke Arab lah kita boleh kata mabadi', prinsip ni mabadi'. Dan dia sebenarnya prinsip dan dasar ni lebih kurang. Ia merujuk kepada prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang fundamental dalam Islam. Mabadi'uddin al-Islami. Dan sebenarnya bila kita sebut Mabadi'uddin al-Islami, prinsip dan dasar Islam, sebenarnya tak perlu pun sebut fil Quran was sunnah ataupun fi du'il kitab was sunnah, menurut Quran dan sunnah. Kerana dasar Islam tu of course lah mesti berasaskan kepada kedua-duanya. Tapi dah jadi trend pengarang-pengarang buku hari ni lah. Kalau dulu-dulu kita jarang nak dapati apa-apa buku yang dikarang sikit-sikit menurut Al-Quran dan Sunnah. Sikit-sikit menurut Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala alam, saya tidak dapati lah. Mungkin ada, tapi tidak masyhur ataupun tidak menjadi satu kelaziman atau kebiasaan pada pengarang-pengarang atau ulama bahkan yang terdahulu. Tapi hari ini banyak buku karang sikit fi du'il kitab was sunnah, in the light of Al-Quran and As-Sunnah. Fi du'il kitab was sunnah. Dalam bahasa Melayu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kena ada. Mereka tak ada, tak apa pun. Pasal apa begitu? Kerana hari ini macam-macam benda yang dikaitkan dengan agama sedangkan dia di luar daripada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang menjadi sumber terutamanya. Bahkan kalau tidak ada kedua sumber-sumber itu, tidak ada sumber-sumber yang lain. Sumber agama ni banyak. Saya belajarlah usulul fiqh tak kurang daripada 12 asas
tak kurang daripada 12 Masadiruddin al-Islami, the source of Islamic religion. Ada banyak kan. Of course lah yang sepakati ataupun yang primary 4 daripadanya, Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tapi kalau tidak ada Quran dan Sunnah, Ijma' dan Qiyas pun tak boleh mari. Kan? Sebab itu dia ada the first primary and second primary. First primary Quran dan Sunnah. That one is absolute. Yang satu lagi primary juga, tapi kalau tak ada kedua-duanya dia pun tak ada. Itulah ijma' dan qiyas. Itu pun terpakai dalam hak ehwal hukum yang bersifat syar'i ataupun zahiri saja, yang amalan lah kan. Kalau akidah qiyas tak diguna pakai, dia Quran, Sunnah dan ijma' saja. Ya. Tapi hari ni banyak sikit-sikit fidu'il kitab wa sunnah. Pasal itulah, ya. Pasal ada banyak benda yang tidak orang kata ada kena mengena dengan agama, bahkan menyanggahinya, tapi dikatakan dia part daripada ajaran agama. Banyak hari ni tuan. Lepas tu dia ada menurut kitab dan sunnah. Menurut kitab dan sunnah. Sebab itu kita pelajar-pelajar mesti kita suka baca buku yang ada perkataan itu. Apa-apa saja fidu'il kitab wa sunnah. In the light of Quran dan sunnah. Menurut Al-Quran dan sunnah. Kita sukalah. Pengarang hari ni pun banyak macam tu. Ya. Baik. Dulu kita tinggalkan, saya ingat hari ni kita baca nombor 6 kot. Betul tak? Apa buat buku? Saya dan juga balik-balik man tadi kan. Saya tengok sikit. Saya tanda, pasal tanda yang kat kertas ni. Penanda ni ada, senang letak. Di mana kita bincang sebelum ini tentang the second part of syahadah. The first part of syahadah ialah mengakui akan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi juga mengakui akan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dua benda yang berbeza. Kalau Allah Ta'ala nak suruh kita bersyahadah, sekadar mengakui Allah sebagai Tuhan, maka cukup kita bersyahadah dengan menyebut Allahu Ilah. God is Allah. That's it. Tapi dia kerana Islam bukan hanya nak mengajar dan memberitahu kepada kita bahawa Allah itu Tuhan. Kerana Allah itu Tuhan, semua orang tahu. Dan sebahagian daripada manusia mempercayainya. Walaupun dia bukan Islam, dia non-Muslim. Ya? Sebab tu Nabi bukan nak ajar manusia Allahu Ilah. Bukan nak ajar tu. Kan? Orang Arab Quraisy pun dia kata Allahu Ilah. Orang Yahudi dan Nasara juga kata Allahu Ilah. Allah is God. Hari ni pun kan? Dulu kita tanya non-Muslim. Who is Allah? Allah is our God. Most of them kata Allah is our God. Adalah segelintir kata Allah is Muslim God. No, Allah is our God and your God. Allah is the God of the universe. Kita Allah ni Tuhan semualah. Kenapa betul selalu tu? Kan? Soal boleh guna nama Allah, tak boleh guna, itu soal perundangan. Kita tak boleh ikut campur lah. Tapi basic agama ajar kita macam tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tak ada istilah Allah ni Tuhan orang Islam. Dan tak sepatutnya kita menggunakan perkataan itu. Cara amnya macam itulah. Tapi Nabi nak mengajar kepada kita akan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Keesaannya, keunggulannya. Di situ letaknya tauhid. La ilaha illallah. Sebab itu para ulama kita sepakat bahawa sesiapa yang berkata la ilaha illallah, dia Muslim. Di atas banyak nas dan di atas perkataan itu sendiri, mengakui Allah sebagai Tuhan dan tidak ada Tuhan yang lain selain padanya. Of course lah dia Muslim. Tapi ulama tak sepakat jika dia berkata selain daripada la ilaha illallah. Kalau dikata Allahu ilah, Allah itu Tuhan, Muslim ke tak Muslim? Bila dia kata belum tentu Muslim. Kerana non-Muslim juga admit yang Allah ni Tuhan.
most of them. Kan? Masih ada syirik di situ. Kemungkinan besar lah. Kecuali kalau dia kata Allahu ilah, tapi hati dia bulat bahawa Allah itu Tuhan yang satu, mungkin kita boleh kata dia Muslim. Tapi kalau sekadar kata Allahu ilah, tapi tidak ada the idea of tauhid di situ, maka belum tentu. Sebab itu ulama tak sepakat. Ataupun dia tidak melafazkan, sekadar mempercayai Tuhan itu esa. Hati dia kata Allah ni esa, tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tadi dia sebutlah Allahu ilah, Allah is God. Tapi tak sebut la ilaha illallah. Tak mengakui akan ketauhidan, sekadar mengakui Allah sebagai Tuhan. Muslim ke tak Muslim? Ulama tak sepakat. Kerana tak boleh nak ukur akan ketauhidan. Kerana yang menentukan Muslim atau non-Muslim tauhid. Bukan sekadar mengaku Allah sebagai Tuhan. Jadi tak boleh nak ukur. Bahkan kata, okey, Islam kot. Bahkan kata tidak. Ataupun dia mengakui ketuhanan Allah tapi tidak lafaz. Itu juga tidak disepakati. Dia percaya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dia really believe bahawa there is no God but Allah. Tapi dia tak lafazkan. Dalam hati saja. Sebab kata dia Muslim. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia sudah mengakui akan ketuhanan Allah. Dia cuma tidak melafazkan. Tapi majoriti kata dia tidak Muslim lagi. Pasal al-iman iqrarum bil lisan. Iman ni dia hak nombor satu, mesti lafaz dengan lidahnya. Jika dia mampu. Kecuali kalau dia tidak mampu. Tak sepakat juga. Ya. Ada sebab kata dia Muslim. Pasal Nabi SAW sebut, antaranya adalah hadis Uthman bin Affan yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, tak silap saya, ataupun mungkin dalam sebagian sunnah yang lain. Dia kata man alima anna Allah haqqun dakhala al-jannah. Siapa yang tahu, yakni meyakini bahawa Allah itu hak, Allah itu benar, dia esa, dia mempunyai sifat-sifat ketuhanan yang layak baginya, dia percaya hak tu, maka dia masuk syurga. Hadis itu menunjukkan bahawa dia masih Muslim, dia sudah Muslim. Tak sebut lafaz pun, contoh. Ya. Ataupun mungkin dia sekadar berdoa, dia tak kata la ilaha illallah. Kita pun tak tahu dia meyakini atau tidak Allah itu sebagai Tuhan yang esa. Dia sekadar berdoa saja. Walaupun majoriti kata tidak jadi Muslim, tapi segelintir kata dia sudah Muslim. Ya. Nak ukur susah juga tuan. Ya. Tapi ada perbahasan di situ. Kenapa sebagian kata dia sudah Muslim? Di sisi Allah dia dah Muslim dah tu. Kita tak boleh panggil dia Muslim pasal tak ada bukti. Dia tak syahadah. Dia sekadar doa. Masuk Islam ke? Tapi sebagian kata Islam. Kerana dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah tentang Ibnu Jud'an. Dalam Sahih Muslim Aisyah ditanya oleh Ibnu Jud'an. Dalam Sahih Muslim Aisyah tanya Rasulullah. Dalam Sahih Muslim tu Aisyah tanya Rasulullah tentang Ibnu Jud'an. Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fi jahiliyah yasilu ar-rahim yut'imul miskin. Hal dzalika nafi'uhu? Nabi kata la, innahu lam yakul yauman Allahumma ighfir li khati'ati yaumaddin. Aisyah tanya, wahai Nabi, zaman jahiliyah dulu ada seorang ni nama Ibnu Jud'an. Sebenarnya bukan dia seorang, ada ramai lagi, ataupun ada yang lain yang baik dengan orang yang lain, termasuk orang Islam sendiri. Yang jelas pak saudara Nabi lah Abu Talib. Tapi ada juga hartawan-hartawan yang lain yang bagus lah ya. Yang baik ya. Dia bantu orang. Sama dengan Ibnu Jud'an, dia suka bantu orang. Aisyah kata Ibnu Jud'an dulu zaman jahiliyah dia ni menghubungkan silaturahim dan memberi makan orang miskin. Kok Islam dia buat baik juga. Mana dia dulu baguslah, dia bagus ha? Adakah ia memberi manfaat kepadanya? Dia berkata tak. Kerana dia tidak pernah berkata walau sekali pun dalam hidupnya, wahai Tuhan, ampunkanlah aku pada hari kiamat. Dia tak doa lagi tu, Nabi kata. Maksudnya kalau dia kata macam tu, dia Muslim, dia masuk syurga. Tapi sebab dia tak kata. Jadi zahir teks ni macam kalau orang doa kepada Allah, betul-betul doa membulatkan akan ketauhidan. Pasal doa tidak boleh hanya diminta melainkan kepada Allah. Dia minta kepada Allah. Di situ ada nilai ketauhidan. Betul tak?
Nabi kata kalaulah sekali dia doa, nescaya dia akan masuk syurga. Memberi manfaat akan kebaikan-kebaikan. Sebab tu segelintir kata kalau dia doa, dia sudah jadi Muslim. Doa kepada Allah lah. Dan banyak lagi perbahasan yang lain. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Syekhul Azhar Al-Baijuri rahimahullah dalam buku buku beliau mensyarahkan Jawharut Tauhid. Apa nama buku tu? Tuhfatul Murid Syarah Jawharut Tauhid. Jawharut Tauhid ni kira buku matan Asy'ariyah yang famous lah ya. Kalau betul-betul Asy'ariyah lah. Ramai mengaku Asy'ariyah tapi bukan Asy'ariyah pun. Tak? Tahu Asy'ariyah? Asy'ariyah ni kira ahli sunnah lah kan. Sebahagian daripada nak jadi ahli sunnah kena mengaku Asy'ariyah. Kalau bukan Asy'ariyah, bukan ahli sunnah. Kau itu itu nama saja, nama orang lain pun boleh panggil Asy'ariyah. Ramai mengaku Asy'ariyah tapi dia tak ikut manhaj Asy'ariyah pun. Baik. Jadi nak sebut bahawa the first part of la ilaha illallah tu, syahadah tu amat penting sekali untuk kita faham. Dan sekiranya saya dah sebut dah berkongsi kepada tuan-tuan hal yang penting berkaitan dengannya. Kemudian kita dah kongsi second part daripada syahadah. Itulah tentang Rasulullah SAW. Part pertama daripada syahadah tu, la ilaha illallah tu, kita panggil syahadatul uluhiyah. Kita mengaku akan ketuhanan Allah. Second part tu dipanggil syahadatul risalah, syahadah kenabian, kerasulan. Dan kedua-duanya adalah saling memerlukan atau mesti diakui oleh seseorang Muslim antara satu dengan yang lain. Dua-dua itu amat penting. Dia kena mengaku Allah sebagai Tuhan yang Esa dan dia kena mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Kalau dia mengaku Allah sebagai Tuhan tapi tak mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi, dia kufur. Dia murtad. Kita belajar banyak asbabur riddah, sebab-sebab murtad kan. Murtad ni tak semestinya dia pergi sembah tokong, tak semestinya dia pergi sembah pokok kayu. Kalau ada kepercayaan dia yang menyanggahi syarak yang memang diputuskan oleh para ulama secara ijma', sepakat yang konsensus, kan? Maka dia murtad. Walaupun kita tidak wartakan dia, tapi di sisi Allah dia sudah bukan Muslim lagi. Kalau hak melibatkan khilaf sikit sebanyak okey, tapi kalau yang betul-betul tak boleh tolak ansur kan. Menghalalkan yang sudah jelas halalnya. Sepakat benda ni halal, tiba-tiba dia mengharamkan. Ataupun mengharamkan benda yang sudah jelas akan haramnya. Itu juga membawa kepada murtad. Tidak mengakui Nabi sebagai Rasul umpamanya. Aku nak asyhadu an la ilaha illallah saja. Muhammadur Rasulullah tak nak. Kalau betul-betul dia menafikan Muhammad sebagai Rasulullah, confirm dia murtad. Tapi kalau dia tak nak sebut, dia bukan tak mengaku Nabi sebagai Nabi, tapi mungkin dia rasa pasal apa nak sebut Nabi Muhammad saja sedangkan ada lagi Nabi-Nabi yang lain. Jadi dia macam tak berapa terimalah syahadah yang kedua itu. Allah Ta'ala alam, kalau dia menafikan Nabi sebagai Nabi, confirm dia murtad. Tapi kalau dia tak selesai dengan perkataan itu, saya kira murtad jugalah di sisi majoriti kerana menolak kalimah itu telah disepakati. Walau bagaimanapun, hal-hal seumpama itu mesti diwarta, diputuskanlah. Kita tak ada nak mengkafirkan sebenarnya orangnya. Tapi perbuatan itu mendekatkan kepada kekufuran. Ada orang kan, dulu ada arwah kan, dia tak nak sebut Muhammad Rasulullah. Pasal dia kata, kenapa nak sebut Muhammad Rasulullah? Sebelum Nabi Muhammad ada Nabi-Nabi lagi. Dia tak faham. Kamu mengaku Nabi sebagai Nabi, bukan berarti kamu menafikan Nabi-Nabi yang dulu. Kan? Tak tahu dia pasal apa kan? Yang inti hadis tu lah. Mudah-mudahan dia bertaubat sebelum dia mati.
Jadi tentang second part of hadis syahadah tu kita dah bincang banyak. Dan kita dah masuk yang keenam dah ya. Itulah anjuran berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni yang keenam dah, hujung-hujung dah ni. Sebelum ni kita dah banyak bincang kena ikut Nabi ya, apa-apa semua benda kan. Yang keenam ni anjuran berselawat kepada Nabi. Sebenarnya tajuk ni kita dah banyak berkongsi, walaupun sebelum ni tak ada lah kita tajuk berselawat kepada Nabi in spesifik. Tapi saya kira sepanjang saya berkuliah di sini 4 atau 5 tahun, saya sering menyebut akan perihal yang bersabit dengan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering sebutlah. Ya. Apa ilmu yang ajar selawat kepada Rasulullah? Tak tahu. Dalam fiqh ada, bila kita belajar bab sembahyang, after tasyahud mesti selawat kat Nabi. Maksud kita belajarlah. Ataupun mungkin kita belajar ilmu hadis, ada hadis-hadis yang berkait dengan selawat ke atas Rasulullah, adalah. Tapi ada pun ilmu yang khas, subjek khas selawat Nabi, setahu saya tidak ada. Walaupun bab tu ada, subjek tu ada, tapi ilmu yang khas tak ada lah. Dia berada dalam ilmu fiqh, ada bahas tentang selawat. Dalam ilmu akidah pun bila kita bincang tentang syahadatul risalah, kita sebut juga tentang selawat ke atas Nabi ya, macam buku ni lah. Ya. Jadi ada akidah pun ada sebut pasal selawat ke Nabi. Dalam fiqh pun ada sebut. Ilmu hadis of course lah, pasal banyak hadis tentang selawat ke atas Rasulullah. Jadi dia sebut dalam sebahagian besar daripada ilmu Islam, ilmu syarah ini. Dan of course lah ada ulama-ulama yang karang buku tentang selawat ke atas Rasulullah SAW secara khas. Walaupun kalau tak ada buku khas pun, sebenarnya selawat ke atas Nabi ini memang ada dalam ilmu Islam tertentu. Tapi ada juga lah ulama yang mengeluarkan effort untuk mengarang buku selawat yang khas, walaupun tidaklah banyak dalam market. Dan setahu saya ada 2 buku lah yang paling masyhur, yang dirujuk, yang dijadikan bahan untuk tesis kajian dan seumpamanya. Itulah buku yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Abu Bakar bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama tahun ke-700 Hijriah, anak murid Ibnu Taimiyah, yang bernama Jala'ul Afham fi Salati Wassalami ala Khairil Anam. Bila sebut Jala'ul Afham, kita tahulah itu buku Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang kedua ialah buku Al-Qaulul Badi' fi Salati ala, apa nama kita? Al-Qaulul Badi' fi Salati ala Al-Qaulul Badi'. Tapi kita tahulah Al-Qaulul Badi'. Al-Qaulul Badi'. Al-Qaulul Badi' fi Salati ala Al-Qaulul Badi' Asy-Syafi'i ujung tu. Al-Qaulul Badi' fi Salati ala, kita ingat pula dah. Tapi Al-Qaulul Badi' lah karangan Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah, anak murid kepada Al-Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama tahun ke-900 Hijriah. 2 buku ni kitab lah, walaupun ada juga buku-buku yang lain yang dikarang tapi tidaklah masyhur, tidak setebal atau sehebat buku itu. Yang buku yang latest pun ada ya. Jadi 2 buku tu kira buku yang paling masyhur ya. Yang mana ulama-ulama berkenaan nak mendedahkan tentang ibadah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kerana dia adalah ibadah yang hebat, ibadah yang telah disyariatkan dalam Islam, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah. Dan of course lah dia antara amalan terutama orang-orang Islam ya. Sembahyang di sisi mazhab Syafi'i tak selawat ke Nabi tak sah, terutama pada tasyahud yang kedua itulah ya. Tasyahud terakhir lah. Kalau subuh, tasyahud yang pertama lah, sebab subuh dia tak ada second tasyahud. Tapi sembahyang lain seperti zuhur yang 4 rakaat tu, yang 3 rakaat, dia ada second tasyahud kan, second selawat. Yang second selawat tu di sisi Imam Syafi'i rahimahullah dia wajib lah. Adapun di sisi majoriti dia tidak wajib ya. Sebab itu saya kira ada ramai jugalah yang kritik Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan mazhab Syafi'i kerana mewajibkan selawat ke atas Nabi dalam rakaat
tasyahud ataupun tahiyat yang akhir. Dia kritik juga dia. Sehingga kata sebagian ulama umpama al-Imam Al-Qadhi Iyad dan Ibnu Munzir, katanya tidak ada ulama yang berpendapat sedemikian sebelum daripada al-Imam Syafi'i rahimahullah. Oleh bagaimanapun mereka sepakatlah ia adalah satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ibadah yang mutlak, mana semata-mata ibadah. Dan ada lafaz-lafaz yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya baca dulu. Di antara hak Nabi yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas umatnya adalah agar mereka mengucapkan selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-Nya agar mengucapkan selawat dan salam kepada baginda. Ya. Jadi pengarang ni kata, telah disyariatkan dalam agama agar kita berselawat kepada Rasulullah. Ya. Dan Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala juga berselawat ke atasnya dan malaikat-malaikatnya. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk selawat kepada dia. Ia merujuk kepada surah Al-Ahzab ayat 56. Kita ingatlah ayat ni. Kerana bila kita sebut tentang selawat ke atas Rasulullah SAW, inilah satu-satunya ayat. Dan setahu saya tidak ada ayat yang lain. Hak sebut atas selawat pada Nabi lah. Adapun banyak lagi ayat yang lain yang menyebut tentang selawat. Ya. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah ke atasnya dan salamlah dengan satu salam. Wa sallimu tasliman. Tasliman itu dimasdar kepada sallimu sebagai satu penekanan. Baik, diriwayatkan bahawa makna selawat Allah kepada Nabi adalah pujian Allah ke atas beliau atau baginda di sisi malaikatnya yang tinggi. Sedangkan selawat malaikat berarti mendoakan baginda dan selawat umatnya berarti permohonan ampun bagi baginda. Ya. Selawat-selawat ni ada 3. Ya. Pertama ialah selawat Allah ke atas Nabi. Selawat Allah ke atas Nabi ni sebenarnya ada 2 pendapat di sisi ulama kita. Sebagian kata selawat Allah ke atas Nabi ni ialah rahmat Allah ke atas Nabi. Ya. Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi. Apa maksud selawat sini? Selawat ni masuk rahmat. Allah Ta'ala merahmati Rasulullah SAW. Walaupun idea itu tidak diterima oleh sebagian ulama yang lain. Malah ada ulama yang melarang kita doa rahmat kepada Rasulullah SAW. Antaranya Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam bukunya At-Tamhid. Of course lah ada ulama yang mengkritik beliau. Ya. Al-Imam Ibn Hajar dalam Amalil Azkar, dia mengkritiklah pendapat itu. Tak tepat lah katanya. Mana boleh tak boleh doa rahmat kepada Nabi. Kerana ada juga nas yang Allah Ta'ala menyatakan ataupun perkataan rahmat dikaitkan ke atas Rasulullah SAW. Adalah nasnya itu. Dalam konteks mazhab Syafi'i, Al-Imam As-Saidalani rahimahullah juga kata khususiyah Rasulullah SAW, specialty of the Prophet ialah mendoa, berselawat dan salam ke atas, bukan doa rahmat ke atas. Ya. Rahmat ni dikata bukan untuk Rasulullah, bukan untuk Rasulullah. Mana tidak ada riwayat in spesifik kita disuruh meminta rahmat kepada Rasulullah SAW. Kalau ada pun tidak sahih. Ya. Ya. Jadi kata jangan minta selawat. Ya. Hatta Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Al-Azkar telah membid'ahkan Al-Imam Abu Zaid Al-Maliki kerana suruh tambah bila kita selawat ke atas Nabi, tambahlah Allahumma salli ala Muhammad warham Muhammadan. Wahai Allah, selawatlah ke atas Nabi Muhammad dan rahmatilah Muhammad dan keluarga-keluarga Muhammad. Kata An-Nawawi, hadza bid'atun la asla laha. Benda ini adalah bid'ah, tidak ada asal baginya. Ya. Benda yang sama disebut oleh Al-Imam Ibn Arabi rahimahullah dalam bukunya Syarah At-Tirmizi. Ini ulama tokoh mazhab Al-Maliki kurun terawal juga.
Sebelum An-Nawawi kritik, dia kritik dulu. Dia pun kata sama. Orang yang buat ni bid'ah dan jahil. Jahil dia kata tu. Abu Zaid ulama besar, mazhab Maliki ya. Biasalah kan? Kritik ya. Dia bubuh sikit dia kata jahil. Dan itu disebut juga oleh An-Nawawi. An-Nawawi kata benda ni tak boleh buat, bid'ah, tidak ada asal baginya. Dan Ibnu Arabi telah memberi penegasan dan engkar ke atas tambahan itu dan telah menjahilkan orang-orang yang mengamalkannya ya. Tapi ada ulama lain kritik baliklah, boleh je ya. Ibn Hajar kata boleh je, dan mungkin ada lagi sebagian ulama yang pasal ada nasnya, walaupun tidak sahih ya. Ataupun sahih di sisi sebagian, tidak sahih di sisi sebagian yang lain. Walau bagaimanapun di sisi majoriti memadai kita selawat ke atas Rasulullah SAW dan salam ke atasnya, dan tak perlu kita doa-doa yang lain. Kalau ada riwayat selawat dan salam, ada riwayat barakat seperti at-tahiyyatul mubarakatus salawatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu tak apa, dah ada lafaz di situ. Kan itu bukan selawat yang spesifik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagi tambah warham Muhammadan. Dia tak boleh ya. Tambah sepatah pun tak boleh. Ulama dulu dia jaga lafaz-lafaz zikir ni ya. Tambah sepatah pun tak boleh ya. Hari ni orang bukan tambah sepatah, berpatah-patah. Jadi ada kata macam tu. Sebagian kata selawat ke atas Rasulullah jika dia datang daripada Allah, maksudnya puji-pujian Allah ke atas Nabi. Kalau Allah Ta'ala selawat ke atas orang yang beriman, puji-pujian Allah ke atas orang yang beriman, bukan rahmat. Itu pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, pendapat Al-Imam Ibn Qayyim, dan mungkin ada sebagian yang lain. Dia kata dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 156 tu, bila Allah Ta'ala cerita tentang musibah kan, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ayat ni jelas menunjukkan bahawa selawat dengan rahmat benda yang berbeza. Takkan Allah Ta'ala ulang dua kali kot. Sesiapa yang berkata bila dia ditipu musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala selawat ke atas mereka dan Allah Ta'ala merahmati mereka. Takkan selawat dengan rahmat kataan sama erti kot. Jadi kata tak sama. Selawat lain, rahmat lain. Selawat ni lebih special berbanding rahmat. Rahmat lebih am, selawat itu lebih khas. Dan itu pendapat yang lebih rajih ataupun lebih kuat. Dan dia adalah pegangan ahli-ahli hadis. Kemudian Nabi SAW, nanti ayat di atas telah Allah Ta'ala menyebutkan kedudukan hamba dan Rasulnya Muhammad pada tempat yang tertinggi. Berapa minit dah? Ini baru setengah jam. Bahawasanya dia memujinya di hadapan para malaikatnya yang terdekat, dan para malaikatnya pun mendoakan untuknya. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan segenap penghuni alam untuk mengucapkan selawat dan salam ke atasnya. Adapun makna ucapkanlah salam untuknya adalah berilah beliau penghormatan. Oh, salam ni diterjemah sebagai penghormatan. Boleh, okey je. Dengan penghormatan Islam. Dan jika berselawat kepada Nabi, hendaklah seseorang menghimpunkannya dengan salam untuk beliau. Jadi kita selawat kepada Nabi, sebaik-baiknya kita salam sekali. Sebagian ulama kata kalau kita sekadar selawat, tak salam pada Nabi, makruh. Tapi sebagian kata lain tidak makruh. Dan ini dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' dan Syarah Sahih Muslim, katanya tak makruh pun. Kerana dalam dalam Quran memang Allah Ta'ala sebut selawat dan salam. Tapi dia kata tak makruh. Ada sebagian kata khilaful aula, mana tak afdal. Makruh tidak, tapi tidak afdal. Okey je kalau nak selawat saja tanpa salam, tapi sebaik-baiknya disertakan salam sama sekali. Seperti katanya sallallahu alaihi salam. Macam dia? Adapun makna ucapkan salam untuknya adalah berilah beliau penghormatan dengan penghormatan Islam, dan jika berselawat himpunkanlah dengan salam untuk beliau, kerana itu hendaknya tidak membatasi dengan salah satu sahaja. Misalnya dengan mengucapkan sallallahu alaihi, semoga selawat dilimpahkan untuknya, atau hanya mengucapkan alaihi salam,
Semoga dilimpahkan baginya keselamatan. Hal itu kerana Allah memerintahkan untuk mengucap kedua-duanya. Maksudnya janganlah selawat saja, janganlah salam saja, kita baca kedua-duanya. Mengucapkan selawat untuk Nabi diperintahkan oleh syariat pada waktu-waktu yang dipentingkan, baik yang hukumnya wajib atau sunnah muakkadah. Dalam kitab Jala'ul Afham, Ibnu Qayyim menyebut 41 tempat yang digalakkan kita selawat ke atas Rasulullah. Ya. Ini dia campur ni, yang sahih, yang dhaif. Ya. Kalau yang sahih tak sampai banyak itu. Hanya beberapa tempat sahaja. Walau bagaimanapun, cukup untuk kita tahu bahawa kita digalakkan supaya berselawat ke atas Rasulullah setiap masa. Kemudian adalah waktu-waktu tertentu kita selawat secara spesifik, tapi tidak banyak. Antaranya dalam solat spesifik. Tasyahud pertama tidak wajib, tasyahud kedua wajib di mazhab Syafi'i. Lagi bila kita masuk masjid, selawat Nabi dulu. Bila kita banyak masjid tampal, doa saja kan. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Sebenarnya sebaik-baiknya kita selawat pada Nabi dulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Pasal ada riwayat doa saja, ada riwayat bismillah dan selawat sekali. Jadi sebaik-baiknya bacanya itu. Yalah orang tanpa stiker kan, takkan nak masuk semua macam panjang sangat. Dia ambil yang pendek-pendek je. Keluar masjid pun sama. Keluar masjid surau bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu tempat yang diselawatkan kita, tempat yang disunatkan kita selawat ke atas Rasulullah. Lagi ketika azan, bila orang dah habis azan, la ilaha illallah, kita pun kata la ilaha illallah, kemudian kita selawat atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Baru kita kata Allahumma rabb hazihi da'wati tammati wassalatil qa'imah. Pasal hadis itu dia in sequence. Urutan dia selawat dulu. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi kata iza sami'tumul muazzinin faqulu sana hadis tu. Iza sami'tu al-muazzin faqulu iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulu al-muazzin. Thumma sallu 'ala an-nabi. Thumma salu li al-wasilah. Sampai habislah hadis tu ya. Nabi kata bila kamu dengar azan, maka sebutlah apa yang disebut oleh muazzin itu. Jangan tambah, jangan kurang. Ya. Ada orang tanya saya, boleh tambah Ustaz? La ilallah hujungnya tambah Muhammadur Rasulullah. Tak perlu. Pasal Nabi suruh kita tak cukup sekadar tu. Sebut apa yang muazzin sebut. Ya. Kalau sebut bid'ah Ustaz haram lah. Susah nak jawabnya tu. Kan? Sebut apa yang muazzin sebut. That's it. Muazzin kata la ilaha illallah, kita pun kata la ilaha illallah. Sebelum tu kan sebut dah syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammad Rasulullah, cukup dah tu. Kan? Ni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar, la ilaha illallah, cukuplah. Lepas tu selawat ke Nabi, baru kita baca Allahumma rabb hazihi da'wati tammati wassalatul qa'imah sampai habis. Ada selawat di situ ya. Tapi kalau tak baca pun tidak salah. Cuma antara tempat yang specified untuk kita selawat ke atas Rasulullah. Lagi? Bila lagi ya? Bila nama Nabi disebut, kalau nama Nabi disebut, kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Selawatlah ya. Al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Dalam hadis Tirmizi katanya hadisun hasan daripada Ali bin Abi Thalib. Orang yang tidak berselawat ketika aku disebut, dia adalah orang yang bakhil. Dalam riwayat yang lain, raghima anfu rajulin man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Rugilah seseorang lelaki itu jika aku tidak disebut. Jika namaku disebut, dia tidak berselawat kepada aku. Sebab tu ulama kata kalau nama Nabi tak disebut, kalau nama Nabi disebut, kita tidak berselawat. Sebagian kata haram lah di atas hadis itu, dan sebagian kata makruh. Sekurang-kurangnya dalam satu majlis, kata An-Nawawi, mesti diselawat ke atas Rasulullah sekali. Sekurang-kurang. Ustaz sebut Rasulullah banyak kali kan. Mungkin 10 times, 20 times, 50 times. Saya berapa kali dah sebut nama Nabi ni? Banyak kan? Sekurang-kurangnya Tuhan sebut sekali saja. Sekurang-kurangnya. Tapi yang terbaik, every time saya mention nama Rasulullah, tuan-tuan berselawat ke atas Rasulullah SAW. Selu-selu dah. Allahumma salli ala Muhammad. Ada kata dalam hati boleh, dalam hati. Dalam hati zikir tidak diiktibarkan, mulut.
Nabi zikir dengan mulut. Ya. Kita semayang, ada bacaan yang kita baca dengan hati, ada tak? Tak ada kan? Boleh je zikir dengan hati. Tapi sebagai ibadah, mesti dengan mulut. Ya. Lepas tu kata An-Nawawi, zikir mesti dengan mulut, dihayati dengan hati. Kemudian disokong oleh anggota-anggota badan yang lain. Kalau kita zikir, kita ketik-ketikkanlah dengan tangan kita. Ya. Kerana ia akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ya. Ada hadis. Yang kata afdal zikir dengan hati ni sufi, ya, ahli-ahli tasawuf. Adalah hujah dan dalilnya, tapi yang afdal, yang rajih ialah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Zikir dengan mulut, hayati dengan hati, ya. Baik, mana tadi? Lagi? Ada lagi tu, saya tak ingat. Dia sebut sini, ada tak? Beliau memulai dengan sesuatu yang paling penting ketika solat di akhir tasyahud. Solat di akhir tasyahud tu selawat lah. Mazhab Syafi'i tak sah sembahyang tu kalau tak selawat tu. Saya ada baca satu buku. Saya tak ingat, saya download PDF lah. It is a small book. Saya ingat tak sampai pun 100 muka surat. Karangan ulama terawal dia tahun 300-400 Hijrah, tak silap saya. Dikritik Al-Imam Syafi'i rahimahullah kau-kau, ya. Tapi dia ulama besar juga, tapi tak masyhur lah. Okeylah kita tambah ilmu kan, dapat ilmu. Dikritik pendapat-pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang tak sama dengan orang lain lah. Dia panggil Al-Munfaridat, mana pendapat beliau yang bersendirian dan ganjil lah. Dan menyanggahi sunnah. Saya ingat, lupa nama dia. Dulu saya ada pernah download, ada dalam PDF saya. Baca dulu kan. Sebenarnya Al-Imam Ibn Katsir, dia ada buku Infiradat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i yang tak sama dengan orang lain. Dia ada, tapi dia tak kritik. Dia cuma menukilkan saja. Pendapat ni hak infiradat lah. Pendapat bersendirian, single opinion. Mana dia seorang je pendapat macam tu. Okey je pasal dia mujtahid lah. Tapi ada ulama lain dia pergi lebih sikit. Dia kritik. Ya. Rasulullah telah mengajarkan kepada kaum muslimin tentang tata cara mengucapkan selawat. Rasulullah menganjurkan dan untuk memperbanyak selawat kepada baginda pada hari Jumaat. Dia kata Nabi dah ajar kepada kita tata cara ucap selawat. Tata cara ucap selawat. Tata cara tak ada, lafaz ada. Dia panggil siyaru as-salati ala Rasulillah. Sirah selawat ke atas Nabi. Bentuk-bentuk lafaz yang diriwayatkan bagaimana untuk kita berselawat ke atas Rasulullah SAW. Pasal selawat-selawat ni memang Nabi ajar. Dan sebagian sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, amarana Allah an nusalli alaika. Kaifa nusalli alaika? Kata Bashar bin Sa'ad dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Al-Badri. Dia tanya Nabi, wahai Allah, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala menyuruh kami supaya berselawat kepada kamu. Ayat itulah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala suruh selawat. Kaifa nusalli 'alaika? Macam mana kami nak selawat ke atas kamu? Allah Ta'ala suruh kan. Tapi dia tak tahu macam mana ya. Nak selawat macam mana ni? Sebenarnya kalau ikut logik, tak payah tanya Nabi, selawat je lah. Tapi dia tanya. Sebab benda ni ibadah, mesti tanya Nabi dululah. Ya. Macam mana nak selawat ni, wahai Nabi? Nabi pun ajar. Qulu, katakanlah. Mu kata gini. Nabi ajarlah. Adalah beberapa lafaz yang berbeza antara satu dengan yang lain. Tapi kesemuanya adalah selawat-selawat Ibrahimiyah. Sebab itu ulama kata seafdal riwayat selawat ialah selawat Ibrahimiyah. Ya. Karena mereka mengharumkan selawat-selawat yang tidak maksud, yang tidak diriwayatkan daripada Nabi. Sebagailah daripada mereka.
Tapi sebagian lain mengatakan bahawa selawat Ibrahimiyah bukan sekadar yang afdal, tapi yang disyariatkan. Karena bila kita melihat akan lafaz-lafaz selawat Nabi yang sahih, yang tidak dapat dinafikan, ialah selawat Ibrahimiyah. Kalau selawat-selawat selain Ibrahimiyah, kebiasaannya tidak sahih. Jadi dia bukan hanya selawat yang afdal, tapi selawat yang disyariatkan. Ya. Kalau kita nak baca pendek, Allahumma salli ala Muhammad, that's it. Kalau nak baca panjang, baca Ibrahimiyah, that's it. Ya. Ada juga selawat yang ia tidak marfu' lah daripada Nabi. Ia tidak sampai kepada Nabi. Bukan qala Rasulullah, bukan Nabi kata. Tapi dia mauquf. Dia sekadar sampai kepada sahabat. Umpama ada satu versi selawat daripada Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Sunan An-Nasa'i. Ya. Itu dia panggil mauquf lah. Selawat tu sampai kat Ibnu Mas'ud saja. Tapi mauquf sahabat seumpama ini okey, pasal dia sahabat Nabi. Mungkin dia daripada Rasulullah, tapi kita tak boleh nak kata daripada Rasulullah sebab dia tak kata Rasulullah. Ya. Jadi ada dua kemungkinan di situ. Kemungkinan dia daripada Rasulullah, kemungkinan lah, tapi kemungkinan seumpama itu tak diterima pakai oleh para ulama. Kemungkinan juga daripada beliau, tapi dia dalam konteks memuji Rasulullah. Tapi separuhnya memang Ibrahimiyah, dia ada sebut Ibrahim. Tapi separuh lagi tu macam tak, dia punya sendiri. Tapi dia lebih kepada puji Rasulullah SAW. Sebab itu ulama kata berdasar pada hadis itu, selawat ni ada dua lah. Satu daripada Rasulullah, of course lah, yang itu yang ibadah. Satu lagi selawat yang bukan daripada Rasulullah, dia panggil tidak maksud. Saya kira majoriti ulama mengharuskan. Ia lebih kepada memuji Rasulullah. Boleh. Banyak ulama bila dia karang buku Allahumma salli ala Muhammad, lepas tu dia puji Nabi kan. Itu dia panggil selawat dalam konteks memuji Rasulullah. Harus ya, di sisi sebagai ulama lah. Fatwa ulama yang agak-agak ketat juga macam kata dia kata harus. Selawat ni ada yang maksud, okeylah. Selawat daripada Nabi kan. Ada selawat yang tidak maksud, dia kata harus dalam konteks memuji Rasulullah. Tapi bukan ta'budiyah, bukan kita beribadah dengannya. Sekadar nak melantung-lantungkan, okey. Tapi nak baca dalam solat tak boleh lah, baca selawat ibadah. Adapun di luar solat boleh, selagi mana dia tidak mempunyai makna yang bercanggah dengan Islam. Contoh macam selawat dawam, okey, Allahumma salli ala Muhammad salatan daimatan bidawami mulkillah. Macam okey je. Contoh selawat munjiat, Allahumma salli ala Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Okey je. Kerana kita minta ya Allah selawatlah kata Nabi dengan satu selawat yang begini. Dia sandarkan kepada selawat. Ataupun bila kita selawat Allahumma salli ala Muhammad, kemudian kita sebut sifat-sifat Nabi yang baik, that is okay. Mungkin kita jadikan dia sebagai permulaan penulisan buku, ya, atau permulaan doa pun, that is okay, because puji Nabi ini bukan benda yang haram, malah digalakkan. Tapi adalah tawabit dia, ya. Bukan boleh main puji saja. Tapi selawat-selawat yang tidak maksur, yang bercanggah dengan agama, kadang-kadang makna yang tidak diketahui. Selawat kubra, Allahumma salli ala Muhammad syajaratil asli nuriyah wala ma'atil qabdatir rahmaniyah, itu tak tahu benda. Selawat dan salam ke atas Nabi, pokok yang berasal daripada cahaya. Apa Nabi kata pokok? Dia ada cerita dia tu dalam kesufian kan. Dia kata Nabi ni pokok. Ataupun yang berlebih-lebihan dari sudut fadilatnya. Kadang-kadang okey tak okey tu boleh bahas lagi makna dia tu. Macam selawat nariyah tu kan. Apa dia panggil selawat apa? Allahumma salli ala Muhammad. Sana je. Saya ingat ni. Selawat nariyah. Tahu? Selawat nariyah tu itulah yang banyak ditulis dalam buku. Kalau baca 4,444 kali, tak lebih tak kurang. Kalau buta pun boleh tengok balik. Yalah, selawat. Banyak ustaz-ustaz dah baca ni, selawat nariyah tu. Allahumma salli ala Muhammad allazi tanhalu bil uqad. Jangan tu. Itulah. Itu dipanggil selawat nariyah. Allahumma salli ala Muhammad salatan kamilatan wa sallim salamataman ala Sayyidina Muhammad. Itu first part, that is okay. Lagi tanhalu bil uqad.
Apa maksud tanhalu bil uqad? Dia banyak ihtimalat. Orang sufi ni dia banyak falsafah. Selawat Nabi mana ada kona-kona. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nabi tak ada falsafah kona kiri kona kanan, especially dalam bab ibadah ni. Tapi dia ada falsafah dia tu. Tanhalu bil uqad. Uqad ni banyak maksud. What do we mean by uqad here? Kalau kita kata uqad di sini begini-begini, dia akan kata uqad di sini begini-begini. Akan ibadah dia mesti clear. Mana ada satu ibadah dalam Islam dia tak clear? Unclear, tak ada. Semua clear. Even lafaz yang kita gunakan dalam zikir, semua very clear. Tapi dia falsafah kan. Sufi ni bila dia buat satu benda, dia ada falsafah dia. Yang hanya difahami oleh golongan itulah. Kita nak belajar baru faham. Susah juga kan. Tanhalu bil uqad. Banyak orang amal bila kita tanya, faham tak maksud? Tak faham. Tak tahu benda pun. Lagi tanhalu bil uqad lagi. Tanfariju bihil kurab. Yang boleh melampangkan bila kita ditimpa musibah. Bila kita sedih, kita akan jadi gembira. Bila kita kurab ni makna daripada perkataan kurbah. Kurbah ni kesusahan yang melampau. Grief, English kata. Kesedihan yang melampau. Itu makna kurab. Ada doa kurab. Ada Muslim daripada Ibn Abbas, doaul karbi ataupun doaul kurab. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Nabi ajar bila kita sedih melampau, masalah yang berat, baca waktu nasihat Muslim. Watan farju bihil kurab. Nabi ni boleh menyebabkan kita jadi gembira, bila kita susah jadi senang. Ya ke? Unsure. Tapi dalam konteks agama, yes, Nabi bawa nilai-nilai seumpama itu. Tapi dalam konteks yang lain, saya tak pasti. Mungkin bagi setengah golongan, iyalah, dia susah macam mana, bila ingat Nabi, dia jadi gembira. Maybe. Dia ada ihtimalat banyak. Lagi? Apa lagi, Syekh? Wa tuqda bihil hawaij. Nabi ni dia boleh mengqadakkan, bukan Nabi lah, mungkin Allah lah yang mengqadakkan hajat. Sebab itu dia lafaz dia itu lafaz tamrid. Wa tuqda bihil hawaij. Dengan Nabi akan ditunaikan hajat-hajat. Ya ke? Boleh tertunai hajat? Tak pasti. Tak pasti. Lagi apa saja? Wa tunalu bihi ar-raghaib. Apa yang kita betul-betul nak, kita akan dapat. Ya ke? Is it because of the Prophet? Adakah ia kerana Rasulullah? Unsure. Lagi? Wa husnul khawatim. Maybe. Lagi? Wa istasqa bihil ghamam min wajhil karim. Apa maksud? Diturunkan hujan dengan wajah yang mulia. I don't know what do we mean by that. Hujan turun sebab Rasulullah. Ada ghamam hujan. Awan yang mendung tu dia panggil ghamam. Allah Ta'ala alam. Jadi 50-50 ya. Tak tahu dia punya tu. Kalau tadi memang langsung tak tahu. Allahumma salli ala Muhammad syajaratil asli nuriyah. Pasal banyak sumber-sumber yang ditulis atau seumpamanya. Dalam internet pun banyak. Orang muda dia suka amal. Saya seorang cikgu daripada Penang, dia amal selawat kubra ni. Pasal ditulis situ fadilat, sekali baca macam kita selawat daripada pagi sampai ke petang. Saya kata lafaz ni memang berlebihan. Macam Nabi ni part of God. Macam Nabi ni Tuhan lah. Lafaz tu, macam Nabi ni sebahagian daripada Tuhan. Lafaz dia extravaganza. Bahasa Arab dia hebat lah kita katakan. Macam Nabi ni macam Tuhan. Kalau bukan Tuhan pun macam sebahagian daripada Tuhan. Walum atil qabdatir rahmaniyah. Nabi ni cahaya daripada genggaman Tuhan. Melampau lah lafaz dia. Saya kata tak sepatutnya seorang Muslim membaca selawat ini.
dah lah tak lagi tahu daripada mana asal usulnya, ada usul berlebihan lafaznya. Jangan. Ustaz juga yang ajar ni. Tak tahu lah. Ustaz. Tinggalkanlah. Jadi itu memang bercanggah lah saya lihat. Ada saya pernah baca satu buku Jawi lama, saya tak ingat lah. Lama lah ni, cerita 15 years ago. Saya belik-belik kan, ada satu kedai buku. Tak Kelantan lah, kedai Parawas juga. Dia hurai juga tu. Kenapa kita selawat Nabi, kita kata pokok? Sebab sebelum Allah Ta'ala cipta Nabi, Allah Ta'ala cipta pokok dulu. Kemudian Allah Ta'ala cipta cahaya, cahaya tu tak atas pokok. Aduh, mana dia dapat subur-subur seumpama itu? Dia boleh tahu tu Allah Ta'ala cipta pokok. Kemudian Allah Ta'ala cipta cahaya, cahaya tu Allah Ta'ala tak pokok. Cahaya Nabi itulah Nur Muhammad. Dia gigi sampai Nur Muhammad juga. Pening kan? Jadi nak cerita begitulah ya. Ada yang okey lah, boleh. Ada yang tak boleh. Ya. Saya baca hari selawat syifa. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulub. Apa nak tibbil qulub? Yang menyembuhkan hati. Okey. Sebab Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah pun sebut dalam Jala'ul Afham. Bukan Nabi saja, para anbiya ni tibbil qulub. Dia ni boleh menyegarkan hati-hati kita. Mana dengan keagamaan itu. Dia is okey. Tapi wa'afiyatil abdan, mengafiatkan tubuh badan. Nabi mengafiatkan. Memang ada kes Nabi ni bila orang sakit, dia jampi sihat. Ada kes Ali bin Abi Thalib masa perang Khandaq atau perang Khaybar. Khaybar tidak, Khandaq tak silap saya. Nabi nak bagi dia bendera kan. Tiba-tiba dia lambat datang. Dia sakit mata, Nabi ludahlah mata dia. Ya, in some cases afiatul abdan. Tapi kita nak kata absolute afiatul abdan kepada Rasulullah, tak kuat. Sebab tu selawat tu dia macam tadi lah, dia tak clear. Ada seorang ni dia mengajar di Masjid Negara live. Saya tengoklah huraian dia satu persatu, keharusan selawat syifa dia. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulub wa afiyatil abdan wa nuril absar. Saya kira kalau orang awam dengar boleh terima lah huraian dia tu begini-begini. Tapi sebahagian lain tak nampak lah. Macam saya tak nampak huraian tu. Pastilah. Dan kalau kita lihat manhaj Asy'ariyah, ahli sunnah Asy'ariyah ni pun dia melarang kita menamakan Nabi tidak dengan namanya. That is the safe way. Itulah jalan yang paling selamat. Ulama kita letak dah kaedah tu. Ibrahim Al-Luqani, Jawahirul Tauhid kan matan hebat lah, matan terbesar lah dalam ahli sunnah Asy'ariyah ni. Dia kata alam anna asma'ahu tauqifiyah. Alam anna sifatihi tauqifiyah wa kadzalika asma'uhu fahfazis sam'iyah. Dia tak dah tu kaedah bagi kita selamat kan. Sebab timbul sejak daripada beberapa ratus tahun ni orang dakwa Nabi ni ada 100 nama, 200 nama, 300 nama, 500 nama, 1000 nama. Ada buku dia karang, dia bagi Nabi 1000 nama. Dia cipta selawat-selawat, masukkan semua nama-nama Nabi base kepada sifat-sifat Rasulullah. Adakah ulama kita yang terawal dah berkaedah. Ketahuilah bahawa ketahuilah bahawa sifat Nabi adalah wahyu, tauqifiyah. Kalau ada wahyu, go for it. Kalau tak ada, tak payah. Dan begitu juga dengan nama-namanya. Maka hafal dan dengarlah baik-baik. Saya itu kaedah yang betul lah untuk nak memberi orang kata apa, untuk nak memastikan kita sentiasa di atas landasan yang betul dan kita tidak berlebih-lebihan. Kadang-kadang dia boleh bawa berlebih-lebihan. Itu saja. Jadi cukuplah dengan selawat yang ada, insya-Allah taala. Dulu-dulu tu selawat ni semata-mata ibadah yang mutlak. Tak ada selawat untuk ilmu, tak ada selawat untuk kaya, tak ada selawat untuk kebahagiaan, tak ada selawat. Selawat istawat. Itulah selawat Nabi ajar Ibrahimiyah tu. Tapi masuk zaman hujung ni, kalau untuk ilmu ada selawat untuk ilmu. Saya pernah baca dulu selawat untuk ilmu. Dia selawat Nabi ada kataan untuk tambah ilmu. Ada selawat untuk sihat kalau sakit. Jadi bila kita baca waktu sakit je baca selawat sifat. Zikir sakit Nabi baca, kita tak baca dah. Apa? Di situ ada devotion.
boleh je sakit nak selawat. That is okay, tak ada masalah. Tapi dalam setengah keadaan kita akan mengabaikan sunnah Rasulullah yang sudah diajarkan oleh baginda. Yang sebab kita buat benda-benda baru sampai itu. Nak selawat okey je. Tapi dia ada devotion. Jadi hak Nabi ajar betul-betul kita tinggalkan, ya. Kita buat benda Nabi tak ajar lah. Dan memang Nabi kata sifat orang akhir zaman pun, benda yang disuruh dia tak buat, benda yang tak disuruh dia buat. Yaf'aluna ma yu'marun wa ya'muruna ma la yaf'alun. Nasihat Muslim. InsyaAllah ta'ala itulah ya, cukup dah tu. Sebenarnya nanti saya kongsikanlah secara ringkas lafaz-lafaz selawat yang diriwayatkan dalam kitab sunnah, kitab sunnah, kitab hadis lah ya. Especially yang sahih-sahih yang kita boleh baca lah selawat. Dia dekat-dekat antara satu dengan yang lain, tapi lafaznya agak berbeza. Tapi kesemuanya adalah Ibrahimiyah. Kalau kita faham, tidak banyak pun. Saya ingat yang masyhur ada beberapa lafaz saja. Alhamdulillah saya sejak berdulu memang saya baca secara bersilih ganti. Kesemuanya adalah Sahih Bukhari. Ada selawat yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud yang saya baca tadi. Ada selawat yang diriwayatkan daripada Ka'ab bin Uzzah. Ini top selawat. Masalah kita sekarang ni yang sahih, yang Ibrahimiyah itu kita baca dalam solat saja. Jadi yang betul-betul datang daripada Nabi kekal dalam solat. Di luar solat kita tak baca. Dia serugi lah. Patut dalam solat tu kita baca di luar solat. Dan betul kan zikir-zikir yang lain. Hak dalam solat tu solat ni ibadah terafdal. Pasal dalam tu dah ada semua package. Hatta ibadah-ibadah di luar solat adalah imbasan daripada apa yang ada dalam solat. Solat ni dia reflect lah yang ada di luar solat lah. Hatta orang kata dalam selawat tu, dalam solat tu semua dah ada. Ada haji, ada zakat. Pasal apa ada zakat? Waktu kita solat sama dengan 2.5% kita zakat harta kita. Kita ada 24 jam. Sebenarnya kita semayang tu kalau satu waktu 5 minit, 5 waktu 25 minit. 25 minit ni merangkumi zakat kita solat lah tu. Waktu, zakat waktu dia panggil. Macam kita pergi haji juga. Di situ ada haji, kita menghadap kiblat. Itulah contoh dia. Jadi selawat ni, semayang ni dia dah package ya. Nanti saya kongsikanlah ada selawat Ka'ab bin Uzzah. Ada selawat Abu Humaid As-Sa'idi. Itu saya suka bacalah. Saya mula kuliah saya baca selawat Abu Humaid As-Sa'idi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim. Nabi suka ajar sahabat dia selawat-selawat ini. Ada 4-5 selawat yang agak masyhur lah ya. Dan ada juga selawat dia panggil Abu Sa'id Al-Khudri. Adalah apa tu. Nanti saya kongsikan the next. InsyaAllah ta'ala. Ada nak tanya apa-apa? Sejam lah. Ya? Aha. Itu minimal. Itu hak paling minimal. Dia bukan level biasa, level atas. Semua orang sama. Siapa-siapa pun minimal selawat ialah Allahumma salli ala Muhammad. The best tambah lagi wasallim tasliman. Tambah salam. Allahumma salli ala Muhammad wasallim tasliman. Itu daripada teks Quran. Ya alladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wasallim tasliman. Sekurang-kurangnya. Paling bagus tambah wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wasallim tasliman. Dua ni hak paling minimal lah. Base daripada ayat Quran tadi. Tapi yang paling bagus hak daripada hadis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad satu. Dia tak ada selawat ni kata level orang awam, level orang alim sama je sama. Zikir ni dia sama, tak ada level-level tertentu. Yang buat level tu dalam tasawuf. Dalam syariat tak ada level-level sampai itu. Amalan ni sebenarnya tak ada level-level. Ni level tu, ni level wali, ni level orang awam. Level orang awam dan bukan awam dia suruh ilmu saja. Dia suruh amalan sama saja. Ilmu kan. Orang awam ni kita ajar hak basic dulu. Kita naik sikit. Contoh kalau zikir, ajar zikir hak pendek dulu. Naik sikit, hak panjang sikit. Dia suruh ilmu tu yes. Tapi dia suruh amalan dia sama saja. Saya pun memang saya tahu banyak selawat. Tapi tanya saya malas Allahumma salli ala Muhammad je. Ya. Boleh? Ada soalan lagi? Tak ada.
Jadi setakat itu dulu. Aku Qaul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.